Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning. I'm Teacher Wawa. Thank you for watching me. So today we are going to learn topic 6, Getting Around, under the subtopic, How do you read time? Teacher percaya semua orang tahu membaca jam. But in English, there are another informal way to read the time. Dalam bahasa Inggeris, kita ada cara lain untuk membaca jam. Okay. Sebelum itu, mari kita lihat type of clocks. Okay, jenis-jenis jam. Kita dapat dua jenis jam. There are two types of clocks. The first one is analog clock. Okay, analog clock, we read the time using the hour hand and also the minute hand. Kita baca jam menggunakan analog clock berdasarkan jarum jam dan juga jarum minit. Okay. The second types of clocks is digital clock. Okay, digital clock, we read the time based on the number stated on the clock. Kita baca jam berdasarkan nombor yang tertera di muka jam. Contohnya 12:15 minit. Okay, saya harap anda jelas mengenai dua jenis jam tersebut. Okay, seterusnya, okay, clock parts. Okay, bahagian-bahagian jam. Okay, this is the clock parts. Okay, the first one you must know is the short needle. We call it hour hand, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah jarum jam. Hour hand is jarum jam. Okay, the second one, the long needles, we call minute hands. Okay, minute hands means jarum minit. Okay. Okay. Selain daripada itu, number in the clock membawa maksud jam. Jam 1, jam 2, 3, 4, 5 o'clock, 6 o'clock until 12 o'clock. Okay. Scale yang berwarna merah membawa maksud minit. Okay. Scale merah ke merah, red scale from another red scale show 5 minit, menunjukkan 5 minit. So 5 minit, 10 minit, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes until 15 and 16 minutes. Okay. Scale yang berwarna biru kecil ni menunjukkan 1 minit, pergerakan jam bagi 1 minit. Okay, teacher rasa semua tahu membaca jam menggunakan jam dan juga minit. Okay. So something that you know, something that you need to know about time. Sesuatu yang kamu perlu tahu tentang jam. Okay, biasanya awak akan sebut 15 minutes, 15 minit, 30 minutes, 30 minit or 10 minutes. Okay, but in English, there are another terms, ada istilah lain yang kita gunakan untuk membaca jam. Okay, istilah-istilah ni digunakan di sesetengah negara di barat untuk membaca jam. Mungkin kita tidak selesa dengan cara ini, tapi kita perlu belajar cara ini supaya kita tidak ketinggalanlah cara untuk membaca jam di dalam bahasa Inggeris. Okay, so the first terms is 15 minutes. 15 minit is equal to a quarter. Okay, a quarter means satu bahagian. Okay, teacher pasti awak tahu, okay, jam ni berbentuk bulatan dan apabila kita bahagikan kepada 4 bahagian, maka 4 bahagian, satu bahagian ini bersamaan dengan 15 minit. Okay, satu bahagian bersamaan dengan 15 minit bermaksud a quarter. Okay. Okay, this is 30 minutes equal to half. 30 minit bersamaan dengan separuh. Okay, satu permukaan jam ini dibahagikan kepada 2 bermaksud 30 minit. Okay, kemudian istilah dalam bahasa Inggeris kita panggil half. Okay, half means separuh. Okay, seterusnya. Okay, as you can see here. Okay, ni bahagian ni menunjukkan 45 minit.
Okay, 50 minutes equal to 3/4. 45 minit bersamaan dengan 3 bahagian. Okay, istilah bahasa Inggeris adalah 3/4. Okay. Okay, jelas? Okay, sekarang ni I want to teach you that the time can be read into two direction. Bahawa masa di dalam bahasa Inggeris boleh dibaca dalam dua arah. Okay, biasanya dalam bahasa Melayu kita boleh baca secara direct, tapi dalam bahasa Inggeris agak complicated sedikit, tapi teacher telah pemudahkan bagaimana cara untuk membaca masa dalam bahasa Inggeris dengan lebih mudah. Okay, untuk pengetahuan semua, cara untuk membaca masa dalam bahasa Inggeris ada dua cara dan kedua-dua cara ni walaupun istilah dia berbeza tetapi tidak salah. Okay. Seperti yang kamu lihat di skrin ni, terdapat sebuah jam. Okay, there is a clock. Okay, this is the green direction. Arah jam ni yang berwarna hijau ni kita panggil arah jam, mengikut arah jam. Okay, jarum ini bergerak mengikut arah jam. Okay, kita panggil clockwise. In English is clockwise. Okay. Satu lagi adalah kita menggunakan arah yang kedua, iaitu arah anti-clockwise. Okay, anti-clockwise yang berwarna biru lah, yang mewakili direction yang berwarna biru. Ini adalah anti-clockwise. Okay, sekiranya kita ingin menggunakan kita ingin membaca masa menggunakan clockwise. Okay, istilah yang kita akan gunakan nanti adalah perkataan pas. Okay, pas. Pas bermaksud selepas. Okay, ingat clockwise kita akan guna pas. Kalau kita membaca jam dari arah anti-clockwise, arah yang bertentangan, okay, kita perlu menggunakan istilah to. Okay, tu yang bermaksud untuk sampai ke. Okay, untuk sampai ke. Okay, dalam istilah tu, cuma teacher nak ingatkan satu perkara. Apabila melibatkan jam, okay, contohnya jarum jam ini menunjukkan pukul 6. Okay, jam ni perlu ditambahkan dengan 1. Okay, jam tambah 1. Sekarang jarum jam menunjukkan pukul 6. Okay, maksudnya tambah dengan 1. Maksud kita akan menggunakan jam 7. Okay, untuk perkataan tu kita akan sebut jam 7. Okay, kenapa jam 7? Nanti teacher akan terangkan lebih jelaslah kenapa disebutkan jam 7. Okay. As you know that time, usually we read time by hour first. Kita menyebut jam dulu and then followed by minutes. Okay, kita akan sebut masa menggunakan jam dulu, sebut masa menggunakan jam dulu, kemudian diikuti dengan minit. Betul. Okay, itu adalah untuk bahasa biasa yang kita guna. Tapi in English dia terbalik. Okay, bahasa Inggeris, dalam istilah bahasa Inggeris kita akan baca minutes dulu. Okay, seperti awak lihat di bawah ni, kita akan baca minit dulu, kemudian diikuti dengan istilah sama ada istilah to, kita nak baca ikut arah clockwise, guna to. Kalau kita guna anti-clockwise, kita guna pas. Salah satulah. Okay, kemudian diikuti dengan jam, hour. Okay, hour. We read minute first, to or past, and then followed by hours. Okay, contoh teacher bagi contoh. Okay, minutes. Okay, minutes is 50 minutes. Okay, dalam bahasa Inggeris, 50 minutes is a quarter. Okay, a quarter. Okay, kalau teacher guna past, okay, teacher akan guna past. Contohnya, a quarter past. Okay, hour dia 6. 6. Okay, 6. Okay, a quarter past 6. Okay, jelas Okay, jom kita pergi ke slide seterusnya untuk lebih anda faham. Okay, ini adalah contoh. Okay, kita tengok di sini ada dua bahagian. Okay, green part and blue part. Okay, green part kita terangkan untuk past. Kita gunakan kaedah yang pertama. Yang blue part kita gunakan kaedah yang kedua.
Okey, kedua-dua bacaan ni menunjukkan jam yang sama. Dia tidak salah. Anda boleh guna mana-mana istilah asalkan ia menunjukkan jam yang sama. Tak ada salah dan tak ada betul. Okey, asalkan menggunakan istilah yang tepat lah. Okey, kita tengok jam. The clock stated here is 5:15 minutes. 5:15 PM. Okey. So, kita menggunakan clockwise. Clockwise dulu kaedah yang pertama clockwise. Okay, mengikut jam, mengikut arah jam. Okay, the minutes is 15 minutes. Okay, 15 minutes is equal to a quarter. Okay, so a quarter. Okay, lepas tu diikuti dengan istilah dia lah past. A quarter past. Okay. Jarum jam dia menunjukkan pukul 5. 5 A quarter past 5. Okay. Cara bacaan in English is a quarter past 5 in the evening. 15 minit selepas jam 5 petang. Okay. Okay, itu adalah cara yang pertama nak baca jam ni. Okay, dalam bahasa Inggeris. Cara yang kedua, kita gunakan istilah to. Okay, untuk sampai ke. Okay, istilah untuk sampai ke. Okay, kita tengok minit dulu. Okay, look at the minute. Okay, the minute. Okay, make sure cara kedua ni menggunakan arah anti-clockwise. Anti-clockwise, berlawanan jam. Arah berlawanan jam. Okay, kita tengok daripada jam 12 hingga ke minute hands is 45 minit. Okay, daripada arah pukul 12 sampailah ke jarum minit ni adalah 45 minutes. Okay, 45 minutes in English is 3 quarters. Okay, 3 quarters. Okay, 3 quarters to, istilah tu, 3 quarters to. Okay, kemudian diikuti dengan jam. Jam adalah our hand show at 5. Okay, kena ingat jam ni kena tambah 1. Apabila guna istilah to, mesti tambah 1. 5 plus 1 is 6. Okay, jadi 6 lah. 3 quarters to 6 in the evening. Okay, dalam bahasa Melayu dia 45 minit untuk sampai ke jam 6 petang. Sebab tu kena tambah 1. Sebab apa kena tambah 1? Sebabnya kita belum sampai jam 6 petang. Tapi istilah ni membawa maksud untuk sampai ke jam 6 petang. Okey? Okey. Awak boleh pilih mana-mana satu kaedah. Awak nak baca dari arah clockwise boleh. Nak baca daripada arah anti-clockwise pun tak ada masalah. Okey? Okey, yang ni adalah contoh yang pertama lah. Example 1. Okay, look at the example 2. Okey. Kita pergi kaedah yang pertama tadi, the first step, using the clockwise. Okay, this is clockwise. Okay, clockwise we use past. Okay, look at the minute first. Tengok pada minit dulu. Okay, minute is 45 minutes. Okay, 45 minutes is equal to 3 quarter. Okay, 3 quarter past. Okay, the hour is 10. Past 10. 3 quarter past 10 in the morning. Okay. 3 quarter past 10 in the morning. 45 minit selepas jam 10 pagi. Okay. Okay, kita cuba tengok kaedah yang seterusnya. Yang kedua, menggunakan istilah to. Okay. Direction dia adalah anti-clockwise. Berlawanan jam lah. Okay, kita tengok daripada jam 12 ni sampailah ke jarum minit ni. Okay, berapa minit? Ini adalah 15 minit. Okay, 15 minit in English is a quarter. Okay, this is a quarter. A quarter to, okay, jam dia show at 10. Okay, at 10 plus 1 is 11. Okay, 11. Okay, a quarter to 11 in the morning. Okay, a quarter to 11
in the morning. 15 minit untuk sampai ke jam 11 pagi. Okay? Okay. Okay, contoh yang seterusnya. Okay, next example. Okay. Okay, the hour stated here is 1:30 am. 1:30 pagi. Okay, look at here. The first step, kita nak baca menggunakan clockwise. Okay, clockwise. Okay, look at the clockwise. Okay. The minute show here is 30 minutes. 30 minit. Okay. 30 minit is equal to half. In English is half. Okay, kalau half, okay, kita try baca half past. Okay, the hour is at 1 o'clock. Okay, half past 1 in the morning. Okay, half past 1 in the morning. 30 minit selepas jam 1 pagi. Okay, okay, kita guna kaedah yang kedua. Okay, we read using the anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Okay, anti-clockwise from 12 to the minutes hand. Daripada pukul 12 ke jarum minit ni sama juga, 30 minit juga. Okay, jadi istilah in English is half. Okay, half. Okay, half to, okay, jam dia pukul 1. Okay, at 1 o'clock. 1 plus 1 is 2. Okay, 2. Okay, cuba baca. Half to 2 in the morning. Okay, half to 2 in the morning. 30 minit untuk sampai ke jam 2 pagi. Okay. Okay. Okay, ini adalah contoh yang terakhir. The last example from me. Okay. Tadi kita guna istilah-istilah half, a quarter and 3/4. Macam mana pula teacher kalau 20 minit, 40 minit, 10 minit, macam mana nak baca? Okey, yang tu lagi mudah. Yang ni lagi mudah. Okey. Ni lagi senang kita nak baca sebab kita tak perlu nak guna istilah-istilah half, istilah a quarter or 3/4. Okey, kita tengok kaedah yang pertama tadi guna clockwise. Okey, arah jam, mengikut arah jam. Okey, kita tengok jam daripada 12 ni hinggalah ke jarum minit ni menunjukkan 40 minit, betul? Okey, kalau menunjukkan 40 minit maksudnya in English is 40 minit. Okey, 40 minit. Dia tak ada istilah lah, kita sebut 40 minit. 40, okey, 40. 40, okey, 40 past, okey, jam ni menunjukkan pukul 2. 40 past 2. Okay, 40 past 2 in the morning. Okay, 40 minit selepas jam 2 pagi. Okay, itu bacaan menggunakan clockwise. Okay, satu lagi bacaan menggunakan arah anti-clockwise. Okay, kita tengok minit dia daripada 12 ke jarum minit adalah bersamaan dengan 5, 10, 15, 20. Okay, 20 minutes, 20 minit. Okay, jadi 20 minutes to, okay, tengok jam dia, jam adalah pukul 2. 2 tambah 1 ialah 3. Okay, 3. Okay, 20 minutes to 3 in the morning. Okay, 20 to 3 in the morning. 20 minit untuk sampai ke jam 3 pagi. Sorry ya, teacher tertinggal perkataan 3 pagi di sini. Okey. 20 minit untuk sampai ke jam 3 pagi. Okey, teacher harap semua jelas. Kalau ada yang tak jelas, bolehlah refer kat teacher sekali lagi untuk teacher terangkanlah. Okey, jangan lupa buat task yang diberikan. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.